صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia faham di dalam urusan agama. Dan juga dihiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim, seksyen 5 Wangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 218, cetakan lama, iaitu berkaitan tentang masalah haul. Haul ini perkataan bahasa Arab daripada hala yahulu, iaitu berlalu satu tempoh masa. Yang dimaksudkan haul adalah 1 tahun. Sebab itu kalau kita belajar bab zakat, antara syarat wajib zakat emas dan perak adalah berlalu haul. Selain daripada cukup nisab, hendaklah berlalu haul, yakni tempoh 1 tahun. Tapi yang dimaksudkan haul di sini adalah diadakan aktiviti tertentu sempena mengingati hari kewafatan, kematian seseorang tokoh. Kalau mengingati hari kelahiran tu kita sudah biasa sambut maulid. Maulid tu maknanya hari kelahiran. Maulud artinya yang dilahirkan. Jadi timbul kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, boleh ke buat sambutan haul macam ni? Biasanya apa yang dilakukan adalah akan pergi menziarahi kubur orang yang diingati hari kematiannya, iaitu adalah para alim ulama ataupun para waliullah, yang diziarahi. Bukan semua orang lah dibuat haul, itu tidak. Itu kerana apa? Kerana ingin mengingati kebaikan-kebaikan
akhlak-akhlak yang telah ditunjukkan oleh para ulama dan juga para aulia ini. Tetapi sebagaimana biasa, ada sebahagian umat Islam tidak akan boleh menerima kerana alasannya itu tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak berlaku di zaman Nabi, berarti perkara itu bid'ah. Bila bid'ah berarti sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah, kata mereka. Kalau bid'ah mesti sesat semua. Jadi soal semua bid'ah sesat atau sebahagian sahaja yang sesat, itu telah kita huraikan lama dalam bab yang pertama dahulu lagi, yang mana kesimpulannya para ulama, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sunnah mereka, cara mereka adalah tidak melarang perkara baru, yakni bid'ah, yang tidak bercanggah dengan sunnah, yakni tidak bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri biasa mengiktiraf perbuatan baru yang baginda sendiri tidak buat, yang baginda sendiri tidak suruh. Tapi bila dibuat oleh orang lain dan baginda dapati tidak bercanggah dengan syarak, baginda SAW puji. Itu urusan dunia tak apa Ustaz? Tidak. Siapa cakap urusan dunia sahaja? Ya, sebab agama kita ni bukan sekular yang membeza-bezakan dunia. Agama jangan kacau urusan dunia. Tidak. Rubuk fiqah kita saja yang betul-betul fokus agama, yang pertama rubuk ibadat dengan taharahnya, dengan solat dan sebagainya. Rubuk yang kedua itu sudah rubuk dunia, iaitu munakahat, nikah kahwin, cerai berai, itu urusan dunia. Dah berkahwin tentulah nak cari makan, nak cari rezeki, nak tanggung anak isteri. Rubuk yang ketiga muamalat, jual beli, sewa menyewa, buat partnership, buat syarikat, profit sharing, loss sharing, ini semua urusan dunia, tapi ada hukum. Ada kontrak yang dibenarkan, ada jual beli yang haram, ada jual beli yang batal dan sebagainya. Urusan dunia jelas, muamalat. Dan bila ada berinteraksi sesama manusia, ada hubungan sesama manusia, ada kalanya seseorang itu melampaui had dan batas, ada jinayat, ada criminal law yang akan menetapkan apakah beban pembuktian. Dan bagi orang saksi, kalau terbukti apa hukuman, ini semua urusan dunia. Tetapi agama kita mentadbir. Jadi sangat salah pemikiran yang mengatakan, kalau urusan dunia tidak mengapa, kalau urusan agama sahaja bid'ahnya haram. Nabi SAW sendiri misalnya, dalam urusan agama, sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat, Nabi puji. Kenapa? Kerana tidak bercanggah dengan syarak, dan dorongan adalah kerana kasih kepada suratul Ikhlas. Dan sahabat yang membaca selepas bangkit daripada rokok, iaitu kita panggil i'tidal, dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi SAW tidak ajar, Nabi tidak buat. Bahkan selepas salat Nabi tanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap macam tu tadi? Akhirnya sahabat itu mengaku, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, buat benda baru dalam ibadah haram, mesti Nabi kena larang. Sebaliknya, Nabi SAW mengatakan bahawa baginda melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba. Siapa antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala. Mana ada pahala, ada kebaikan daripada sesuatu perkara yang Nabi tidak suruh dan Nabi tidak buat, tetapi tidak bercanggah dengan syarak. Mana mengiktiraf bid'ah hasanah sunnah Nabi. Tapi bid'ah sayyah tidak. Kadang-kadang orang terkejut, macam mana mengiktiraf bid'ah boleh jadi sunnah pula ni? Bid'ah hasanah syaratnya. Kalau bid'ah sayyah itu bukan sunnah. Bahkan sunnah para sahabat, ada contoh-contoh daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam bab salat tarawih. Salat tarawih ibadah. Zaman Nabi SAW, salat tarawih tidak ditetapkan belakang seorang imam. Kenapa jadi begitu? Sebab ketika Nabi SAW masih hidup, baginda menunaikan salat tarawih di masjid, kemudian para sahabat ikut. Masuk malam yang kedua, lebih ramai sahabat yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW tak keluar salat tarawih di masjid. Baginda salat di rumah, bukan sebab salat tarawih berkekalan di masjid itu haram, tidak. Tetapi kerana Nabi SAW bimbang diwajibkan ke atas umat, lalu membebankan.
Jadi kekallah sembahyang tarawih itu bebas lah. Siapa nak buat di rumah, ada buat di masjid, nak imam dengan orang ni, nak imam dengan orang sana, nak sembahyang seorang-seorang, terpulang. Jadi berkekalan sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu apabila Sayyidina Umar melihat suasana yang demikian, beliau mencadangkan, lantiklah satu orang yang bagus bacaan, elok sembahyangnya jadi imam. Seorang cukup, yang lain semua ikut dia. Jadi melakukan salat tarawih di belakang seorang imam dengan ketetapan 20 rakaat, dan pada awal malam itu tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak berlaku maknanya bid'ah. Lalu dikomen oleh Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara baharu, perkara bid'ah ini dia. Jadi kalau Sayyidina Umar radhiyallahu sendiri mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, maka siapa kita untuk mengatasi kefahaman para sahabat, lebih-lebih lagi Khulafaur Rasyidin. Pergi pula kepada para ulama, ya, Nabi SAW dah jelas itu sikap Nabi. Para sahabat dah ada contohnya sahabat buat benda baru yang tidak bercanggah dengan syarak, walaupun dalam urusan ibadah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, daripada generasi salaf, iaitu tabi'in, dengan jelas mengatakan perkara baharu terbagi dua. Mana haul ni benda baru. Kan zaman Nabi tidak ada orang tu sempena mengingati hari kelahiran tu pergi ziarah ke kubur, kemudian baca manaqib, kisah riwayat hidup dia dahulu macam mana, keilmuan dia, perjuangan dia, akhlak dia. Kan tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini bid'ah. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahawa perkara seperti itu bid'ah. Dia terbahagi dua. Ada bid'ah tu kata Imam Syafi'i, bid'atani, dua jenis. Apa dia? Mahmudatun terpuji elok, wa mazmumatun terkeji tidak elok. Yang mana terpuji dan yang mana terkeji, kayu ukurnya kata Imam Syafi'i, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, yang demikian itu terpuji. Fama khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, maka yang itu terkeji. Nak tahu selari atau bercanggah dengan sunnah, itu tugas para alim ulama'. Bila berlaku perkara baharu, ulama' kena tengok dengan timbang dengan Al-Quran, suluh dengan hadis, tengok ijma' ulama', mungkin akan pakai kias, ya, dan sebagainya. Akhirnya ulama' keluarkan satu fatwa, perkara baharu ini tidak bercanggah dengan syarak. Ataupun sebaliknya, kaji-kaji, perkara baharu ini bercanggah dengan syarak. Urusan dunia pun sama, bukan mesti urusan agama. Macam saya selalu bagi contoh, amalan insurance conventional. Conventional insurance, itu urusan dunia. It's about providing protection. It's about providing coverage. It's about risk management. Kan ada risiko accident lah, risiko sakit lah. Ya. Kita nak eliminate the risk tak boleh. What we can do is to manage the risk. One of the ways to manage the risk is to take coverage, insurance. Jadi purely urusan dunia. Dan tak berlaku zaman Nabi. Sepatutnya kalau ikut teori bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, maknanya insurance konvensional halal. Sebab ia hanya satu inovasi dalam urusan dunia. Tetapi majoriti para alim ulama, mungkin kita boleh kata 95% of scholars, contemporary scholars lah, sebab benda ni benda baru, ya. Mereka memfatwakan bahawa hukumnya haram. Kerana ini kontrak muawadat, ada timbal balas dari kedua pihak. Bila kontrak yang macam itu, bila ada uncertainty, ketidakpastian, bila ada beri sikit dapat lebih, ada elemen riba, bahkan ada yang mengatakan ada elemen nasib, iaitu maisir, perjudian, maka kontrak seperti itu haram. Dan kita bandingkan dengan bid'ah yang hampir sama, namanya takaful. Takaful pun is about protection, is about coverage, is about risk management. Ia urusan dunia. Kenapa pula takaful difatwakan oleh para alim ulama halal? Padahal cara dia berfungsi lebih kurang saja. Ada elemen tak pasti. Kita pun tak pasti kita bagi berapa contribution nanti kita dapat atau tak dapat. Dan boleh jadi kita baru contribute 2-3 bulan, berlaku sesuatu, kita dapat pembahasan yang besar. Sama juga bagi sikit dapat lebih. Dan nasib lah. Siapa yang accident, siapa yang sakit, itu kan nasib. Tapi kenapa ulama memfatwakan halal? Kerana takaful asasnya adalah akad tabarruk, charitable contract.
Bukannya akad yang orang saya bagi ini pada kamu, kamu kena bagi ini pada saya, tidak. Macam khairat kematian, masing-masing menyumbang, nanti kumpulan sumbangan itu akan diberikan kepada orang yang layak. Orang yang basically dalam istilah dia kata the fortunate majority helping the unfortunate minority. Yang ramai-ramai itu biasanya tak jadi apa. Tapi ada beberapa orang berlaku sesuatu, maka mereka diberi duit daripada tabung tadi. Jadi, dua-dua bid'ah dunia, satu dihukum haram kerana bercanggah dengan syarak, satu lagi dihukum halal kerana tidak bercanggah dengan syarak. Exactly macam diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pembahagian Imam Syafi'i itu adalah diterima oleh sekalian ramai para ulama' yang lain. Boleh kata tidak ada yang bangkang. Kod lain sikit dalam bab bid'ah ni Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, ulama' mazhab Maliki, akidahnya Asy'ari, ya. Dan pandangan beliau tu bercanggah dengan ribuan pandangan para ulama' yang lain. Maknanya beliau minoriti dalam bab ini, berseorangan. Tiba-tiba di zaman kita ada orang nak menolak pembahagian bid'ah kepada dua kerana tidak pandai berinteraksi dengan hadis. Hadisnya sahih, tapi cara mereka faham hadis tidak sahih. Jadi kesimpulan, kalau nak mengatakan haul itu haram semata-mata kerana ia baharu, itu tidak betul. Dia kena cek haul ni selari atau tidak dengan syarak. Ada tak langgar hukum di mana-mana. Kita ambil contoh terlebih dahulu. Tapi mungkin dalam masyarakat kita, setahu saya tak berlaku lah, ya. Dalam masyarakat Islam tak berlaku. Tapi contoh supaya kita faham prinsip. Contohlah, ya, sempena mengingati hari kematian seorang tokoh, maka pada hari tersebut ramai-ramai, ya, pergi ke kubur dia dan meratap di situ. Berlaku juga pada orang Islam, iaitu golongan Syiah. Syiah pada hari Ashura, dia akan meratap kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dia akan pukul dada dia, dia akan tampar muka dia, ada lebih serius, dia akan gunakan benda-benda tajam sampai berdarah, ya. Itu jelas bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, dhalalah, lagi sesat. Kenapa? Kerana bukan saja masalah baru, masalahnya baru itu bercanggah dengan syarak. Agama kita tak beri orang tu meratap kematian. Sekadar mengalir air mata kerana sedih, itu tak ada masalah. Biasalah manusia, orang yang dia sayang meninggal, dia rasa sedih. Bila sedih dia menangis, tak mengapa. Tapi meratap tak boleh. Ini dah lebih lagi. Sengaja pula pukul badan sampai berdarah dan sebagainya. Ini sebagai contoh, ya. Sambut haul dengan cara meratapkan kematian orang yang diingati itu adalah haram. Bid'ah yang syiah dhalalah. Tapi sekarang ni setelah kita refresh balik kefahaman kita tentang masalah bid'ah tadi, maka kita pergi kepada fokusnya haul ini selari ke bercanggah dengan syarak. Maka nak menghukumkan itu dia ada kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang sesuatu perkara itu hanya cabang daripada kita faham perkara itu. Macam tadilah. Nak hukum kata insurance conventional itu haram, dia kena bayangkan dulu apa dia insurance conventional ni. Oh, dia akad yang berlaku dari dua pihak, ada consideration, ada akan bagi sesuatu. Apa akad takaful? Oh, takaful ni dia akad derma, akad sedekah, tabarruk dia panggil. Baru datang hukum. Maka kena faham dahulu apa dia haul ini, ya. Maka kita akan dapati aktiviti yang berlaku ketika majlis haul ini pertama adalah ziarah kubur. Tak semestinya. Yang mungkinlah di ziarah kubur. Baru-baru ini 29 Julai saya pulang ke kampung saya di Kuala Terengganu kerana saya terlibat dengan aktiviti haul Tukku Tuan Besar dan juga anak kanda beliau Tukku Paluh. Ya, dua-dua ni ulama yang hebatlah di Terengganu satu masa dahulu dan kira sebagai di kalangan awliyaullah salihin, ya, wali-wali Allah yang soleh. Jadi aktiviti saya adalah forum. Petang tu saya terlibat forum menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sempena haul, ya, ada forum. Malamnya itu ada tausiah daripada habaib, ya, Habib ni bagi tausiah, Habib ni bagi tausiah. Ini contoh aktiviti yang berlaku pada haul, ya. Jadi antaranya ziarah kubur, antaranya berdoa, membaca Al-Quran ataupun zikir, ya, di sisi kubur, antaranya membaca manaqib,
Ini petang tu. Yang tu saya tak join. Petang tu ada keturunan daripada Tok Kupaloh, baca manaqib riwayat hidup beliau, perjuangan beliau macam mana, ya. Macam mana beliau menghadapi penjajah yang cuba menjajah negeri Terengganu pada masa itu dan sebagainya. Membaca manaqib ataupun sejarah, ya, orang-orang soleh ini. Yang keempat, biasanya ada berlaku tausiah, memberi nasihat ataupun tazkirah, memberi peringatan, dan lain-lain aktiviti, mungkin ada qasidah ataupun yang saya terlibat baru ni ada forum. Baik. Jadi kita lihatlah, ini perkara selari atau bercanggah dengan syarak. Ziarah kubur, sepakat para ulama mengatakan bahawa sunat hukumnya bagi lelaki menziarahi kubur orang-orang Islam, ya. Sunat hukumnya. Kalau wanita tu mungkin ada khilaf, ya. Tapi kalau lelaki sepakat hukumnya adalah sunat berdasarkan suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya larang kamu daripada menziarah kubur, maka ziarahilah. Jadi walaupun kaedah mengatakan al-aslu fil amri al-wujub, asal hukum kalau disuruh berarti wajib, tapi tidak semestinya. Kena tengok suasana. Jadi suasana di sini, perkara itu dahulu dilarang. Sekarang disuruh, maknanya mengangkat larangan. Larangan itu sudah tidak berkuat kuasa dan ada sebab. Kenapa Nabi SAW asalnya melarang? Kerana di awal-awal Islam masih ada perangai jahiliyah. Bila ziarah kubur, meratap, cakap benda-benda yang tak sesuai dengan agama, tak redha dengan takdir Allah. Jadi bila ia menjadi wasilah kepada yang haram, Nabi larang. Tapi bila orang Islam dah semakin mantap keimanan dan akhlak mereka, maka Nabi suruh, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi hukumnya adalah sunat. Jadi kalau kita pergi ziarah kubur sempena haul, itu masih termasuk di dalam perintah menziarahi kubur. Baik. Kemudian, tapi orang mungkin akan tanya, okeylah, ziarah kubur secara umum tu kami fahamlah hukumnya sunat. Tapi yang kami bantah ni sebab sempena haul. Maknanya kamu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur. Jadi mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur ni kami tak setuju. Tapi kalau ziarah kubur secara umum, yang itu kami boleh terima lagi. Jadi di sini kita akan lihat ada sandaran, ya, menziarahi kubur pada waktu-waktu tertentu ini daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Muhammad ibn Ibrahim qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i ala ra'si kulli haul fayaqulu assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi daripada Muhammad bin Ibrahim, beliau berkata bahawa Nabi SAW sentiasa menziarahi kubur orang-orang mati syahid, yakni syuhada Uhud, yang mati dalam peperangan Uhud, ala ra'si kulli haulin, permulaan setiap tahun. Jadi setahun sekali Nabi akan pergi menziarahi para syuhada dan mendoakan, assalamualaikum, salam ke atas kamu, bima sabartum, dengan sebab apa yang kamu telah sabar dahulu, mati syahid, dan sebaik-baik tempat kembali. Dan demikianlah dilakukan oleh 3 orang khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Ali masa pemerintahan beliau, takdir Allah, berlaku konflik politik yang sengit, ya. Jadi banyak perkara-perkara lain yang berlaku. Jadi zaman 3 khalifah ni ziarah setiap tahun ke kuburan. Dan dalam hadis yang lain ataupun asar, iaitu Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, anak kandung Nabi SAW, tazuru qabra Hamzah kulla Jum'atin. Beliau menziarahi kepada kuburan Hamzah. Hamzah ni adalah bapa saudara, ya, kepada Nabi SAW yang terbunuh dalam peperangan Uhud, ya. Jadi ini kira cucu saudara lah, ya. Pergi ziarah pada waktu tertentu, iaitu setiap hari Jumaat. Yang tadi setiap awal tahun. Yang ini pula aktivitinya setiap hari Jumaat. Dalam riwayat yang lain, fatusalli wa tabki indahu. Lalu beliau mengadakan solat dan menangis di sisi kubur, ya, bukan meratap, ya, menangis, ya. Mengambil iktibar dan tadabbur, ini tidak ada masalah.
Yang penting daripada dua kejadian ini, maknanya tidak ada halangan untuk orang tu menetapkan masa tertentu untuk dia pergi ziarah kubur. Kalau kita, orang kita biasanya hari raya. Tu pun ada orang marah juga. Mana boleh ziarah kubur hari raya? Kan ziarah kubur tu umum. Hari raya boleh, ya. Hari Merdeka boleh ziarah kubur. 21 Ogos ni, ya, nak ziarah kubur. Bila-bila masa boleh. Ya. Kemudian ambil panduan daripada Al-Quran. Ini bukan dalil direct, ya. Kalau yang tadi itu dalil yang direct, ya, tentang hukum ziarah kubur, tentang hukum menetapkan masa tertentu untuk ziarah kubur. Adapun ini adalah looking at the rationale behind, ya. Iaitu dalam surah Hud ayat 120 Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap daripada cerita-cerita Rasul, kan dalam Al-Quran banyak cerita-cerita para Rasul. Yang Rasul ni macam ni kisahnya, Rasul ni macam ni kisahnya. Yang ni diuji, ditelan dengan ikan. Yang ni diuji dengan dikejar oleh raja yang zalim. Yang ni diuji dengan dicampak dalam api. Ya, macam-macam lah cerita. Masing-masing itu memang diuji. Bahkan ada yang dibunuh. Seperti Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Ya, perakhiran mereka adalah wafat dengan dibunuh. Jadi Allah cerita. Dan setiap daripada para nabi ini naqussu alaika, kami yang ceritakan kepada kamu, min amba'ir rusuli, daripada berita para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak. Ini kaitannya. Yang mana cerita itu menetapkan hati kamu. Jadi kita dapat faham daripada ayat Quran ini, kisah orang dahulu kala ni dia memberi kesan positif kepada kita. Bayangkan Nabi SAW, insan yang istimewa, Rasul yang ulul azmi, yang mempunyai keazaman yang kuat, yang mempunyai kesabaran yang tinggi, yang hampir dengan Allah Ta'ala, pun masih Allah ceritakan kisah-kisah orang dahulu supaya menetapkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menghadapi cabaran. Maknanya kalau baginda diperolok-olokkan oleh kaum dia, Nabi pun tahu, Rasul dahulu pun sama juga. Kalau diusir, Rasul dahulu pun ada yang diusir. Kalau nak dibunuh, Rasul dahulu pun ada yang bahkan dah dibunuh. Jadi menetapkan hati. Kan manusia ni psychologically, bila ditipu musibah, bila dapat tahu bukan aku seorang yang kena tu macam lega sikit. Dia cerita Pak Pandai tu. Tapi Pak Pandai tu anak dia sendiri. Kan cerita Pak Pandai yang anak dia mati kan. Lepas tu macam mana dia bawa, golek tepi jalan, oh dia tak apa, ada, oh, bukan anak aku seorang mati. Anak orang lain pun mati juga kata dia. Padahal anak dia sendiri. Jadi di situlah datangnya persamaan, kerana antara aktiviti haul ni menceritakan kisah orang dulu-dulu yang baik-baik lah. Dulu Tok Kepaloh ni macam ni, hemah dia dalam menuntut ilmu, macam ni kebijaksanaan dia dalam berdepan dengan Mak Saleh, ya. Macam ni kemuliaan Allah kurniakan kepada dia, ya. Jadi kita tu ada tetap hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dilakukan. Baik, saya terus pergi kepada menterjemahkan, ya, kata-kata sebahagian ulama tentang masalah haul ini. Sebab kalau baca yang Arab dulu dia akan jadi panjang. Ya, masa dah tak banyak, ya. Untuk isyak ada 5 minit lagi. Mengingati hari kewafatan bagi sebahagian para wali atau ulama termasuk perkara yang tidak dilarang oleh syarak. Tidak disuruh secara khusus, tapi bila kita cek dengan dalil-dalil syarak, tidak ada bercanggah dengan mana-mana. Tidak dilarang. Dan biasanya dia akan terdiri daripada 3 perkara, iaitu ziarah kubur dan ada mensedekahkan makan. Itu saya perlu ada makan juga. Ada dengan jamu-jamu makan pada orang yang datang tu, daripada pelosok negara, bahkan ada daripada Indonesia, daripada negara-negara lain, mereka jamu makan pada hari itu. Jadi ziarah kubur tak bercanggah syarak, sedekah makanan bahkan dituntut. Dan antaranya membaca Al-Quran, memberi nasihat agama, dan ada kalanya diceritakan kisah hidup si mati. Dan ini semua termasuk perkara yang elok dari segi agama. Kenapa? Kerana ia menggalakkan orang mengikut jalan yang terpuji. Ya, bukannya menceritakan kisah-kisah yang tidak mendatangkan faedah. Tidak. Ini kisah-kisah yang menaikkan semangat orang untuk tiru perkara yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam juzuk yang kedua daripada Fatwa Kubra oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dan nas apa yang disebut dalam kitab tersebut adalah
Dan haram meratap ya. Bila menangis tu diiringi dengan perbuatan meratap, maka iaitu haram. Sebagaimana disebut dalam Al-Azkar. Dan ditetapkan begitu dalam kitab Al-Majmu' dan dibenarkan pandangan itu oleh Al-Imam Al-Asnawi. Jadi dia mula cerita tentang orang yang meratap. Dia menangis sedih tu okey. Tapi dia campur dengan menangis tu meratap lagi. Yang itu haram. Kemudian sampailah sehingga dia mengatakan, adapun kecuali menyebut manaqib orang yang alim, yang wara' atau orang yang soleh. Jadi kalau orang meratap kan ada disebut, kenapalah kamu tinggalkan kami masa kamu ada dulu, kami bahagia. Kan dia cerita juga. Jadi itu haram. Ya. Kecuali, boleh kita ceritakan ni apa? Manaqib orang alim, yang wara', yang soleh. Bukan kita meratap, tapi kita cerita pada orang ramai. Sebagai galakan supaya mereka meniru jalan yang baik itu. Dan supaya mereka bersangka baik ya, dengan orang-orang soleh. Dan bahkan ini termasuk perkara yang taat. Yang tadi meratap itu perkara yang maksiat. Menceritakan kisah hidup orang soleh ini termasuk ketaatan. Kenapa? Kerana daripada kisah itulah membangkitkan dorongan untuk orang melakukan kebaikan dan juga ketaatan. Dan oleh kerana itulah ramai daripada para sahabat dan lain daripada mereka di kalangan ulama melakukan, yakni menceritakan balik kisah hidup orang-orang yang terdahulu yang baik-baik. Jadi kalau sahabat tentulah mereka cerita kisah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dan kalau yang lepas daripada mereka selain daripada kisah Nabi menceritakan juga kisah hidup orang lain. Baik. Dan perkara-perkara ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Ya, berbeza kalau ibadah diikat tu memang kena ikutlah. Macam sembahyang ada waktu dia, tak boleh sembahyang luar waktu. Haji ada tempat dia, tak boleh haji di tempat lain. Ya. Tapi kalau macam ziarah kubur, bila-bila masa. Nak ziarah setiap tahun boleh. Ziarah setiap minggu boleh. Nak ziarah hari raya saja boleh. Nak ziarah pada hari cuti saja boleh. Ada orang pula mungkin nak ziarah pada hari kerja sebab dia kerja sendiri. Kalau hari cuti, ramai orang datang. So, dia nak tenang, tak ramai orang, dia ziarah hari kerja. Jadi, tak ada masalah. Kerana ini termasuk ibadah, ya. Tapi ibadah yang tidak diikat. Ya. Wallahualam. Selesai, ya. Tajuk haul. InsyaAllah, next. Di muka surat 219. Masalah bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran, serta pendirian, ya, Al-Imam Ibn Taymiyah berkaitan perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.